terang Okey, minta maaf ada tergendala sikit. Kita akan sambung balik pengajian kita insya-Allah. Dan seperti biasa sebelum kita mulakan kelas pengajian ini, mari kita sama-sama baca suratul Fatihah. Kita mulakan dengan pembacaan suratul Fatihah ini yang mana kita akan khususkan juga buat Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga buat kedua orang tua kita. Mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah yang kita baca secara berjemaah ini, kedua orang tua kita juga akan sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan juga kita mengharapkan dengan keberkahan suratul Fatihah ini, semoga majlis ini diberkati Allah Subhanahu wa taala dan kita juga diberi kepahaman di atas apa yang kita pelajari pada hari ini insya-Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala hazatin ya kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin wa fakhihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ahna jannata ma'al abrar ya Allah ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, hari ini kita akan habiskan yang lagi 2 muta-muta. Kita dah cover 1. Dia total ada 3. Kita dah cover 1 yang mutamatsilain. Dia ada izhar ataupun dia ada idgham, yang boleh jadikan dia mutamatsilain. Sama ada izhar mutamatsilain ataupun idgham mutamatsilain. Lepas tu belakang dia diikuti sama ada dia syarir, khabir ataupun lagi apa lagi tu? Mutlak. Okey, nanti kita akan ulang kaji balik apa kita dah belajar. Okey, terlebih dahulu saya mohon maaf kepada sesiapa yang datang tapi tak dapat informasi yang minggu lepas tak belajar, sebab saya tak tahu nak kontak siapa yang ada dalam WhatsApp, siapa yang tak ada dalam WhatsApp. Sebab tu saya pernah lakukan pembersihan WhatsApp. Saya nak pastikan yang dalam WhatsApp tu semua yang orang ada dalam kelas ni, supaya senang saya nak berhubung. Sebab minggu lepas Ustaz Zuhairi pun tak boleh cover saya, Ustaz Iqbal pun tak boleh, kerana kita tiga-tiga kena pergi MUIS. Jadi kita akan cuba insya-Allah. Hari ini kita akan habiskan lagi. Okey, seperti biasa selalunya bila sebelum mula kelas, kadang-kadang kita tak terus masuk bab yang perlu kita belajar. Saya suka lebih senang kasih sikit motivasi dalam 10 minit, 15 minit. Biasanya macam itulah kan. Hari ini kalau nak sambung lagi boleh motivasi ni? Boleh Pasal motivasi ni dia bab ilmu juga. Dia berkait dengan kelas kita. Yang ini saya rasa saya dah bagi kan, keutamaan ilmu. 2 minggu lepas sebelum saya pergi MUIS, saya dah beritahu tentang keutamaan ilmu, fadilat dan sebagainya. Kenapa kita perlu mementingkan ilmu ini? Kerana ia melibatkan keberkahan daripada ilmu itu sendiri. Boleh? Kita masuk bab sikit keberkahan ilmu. Boleh tak? Kalau saya masuk sikit sebelum kita mula sebagai motivasi kita bersamalah. Mudah-mudahan ia akan memberi manfaat buat kehidupan kita insya-Allah. Baik, dalam kita menuntut ilmu ni, matlamat utama dia ialah hendakkan keberkahan daripada Allah SWT. Memanglah nak pandai, siapa tak nak pandai, tapi pandai untuk apa? Tak, kita nak keberkahan hidup kita ni sebenarnya. Sebab tu ilmu yang barakah sangat penting. Apa juga pembelajaran yang kita belajar, dia melibatkan ilmu yang ada keberkahan dia. Melibatkan rezeki yang kita cari pun mempunyai keberkahannya. Umur yang kita ada ni pun ada keberkahannya. Memang semua ni boleh dikatakan kehidupan kita merangkumi dengan keberkahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Tapi macam mana nak dapat keberkahan? That is another question mark. Nah, benda ni tak akan datang bergolek tanpa usaha. Kita kena berusaha untuk mendapatkan keberkahan tu. Sebab saya tak maulah ajar, lepas tu besok lusa dah lupa kan? Ajar lagi, lupa lagi. Kalau boleh dapat dimanfaatkan. Benda ni dia boleh memberi yang kita manfaat bukan saja di dunia, malahan di akhirat. Sebab mata pelajaran yang saya ajar ni melibatkan mata pelajaran Al-Quran. Dan percayalah, Al-Quran itu sendiri akan memberikan kita syafaat. Bukan saja di alam kubur atau alam barzakh, bahkan dia juga dapat memberikan kita syafaat di akhirat nanti. So kita kena serius sikit hari ini, boleh? Selama ni saya suka gurau, tapi hari ini macam nak kena serius sikit je, boleh tak? Boleh? Okey. Mula-mula saya nak cakap siapa yang baru first time masuk kelas saya mungkin terperanjat, alamak ustaz ni macam kartun lah. Nah, itu cara saya untuk pendekatan supaya murid lebih faham. Matlamat dia yang penting nak ada kefahaman. Jadi saya lebih suka bergurau, tapi ada masa-masanya kita kena serius. Sebenarnya saya susah juga tahu nak cakap apa keberkahan ni. Tapi kalau saya tak cakap, bermakna saya seperti tak beramanah dalam menyampaikan ilmu. Kalau saya tak cakap, bermakna saya tak ada disiplin ilmu. Sebab waktu saya belajar dulu, guru saya pesan saya, kalau saya tak pesan awak, seolah-olah saya seperti tak beramanah. Jadi saya terpaksa cakap. Nak dapat keberkahan ilmu ni, dia melibatkan adab. Jadi terlebih dahulu saya mohon maaf kalau ada tersinggung sesiapa. Boleh? Kita kena berlapang dada bab ni. InsyaAllah boleh Ini termasuk diri saya juga. Saya pun manusia biasa. Kadang-kadang saya beradab pun macam over juga lah. Tak apa, sekali-sekali kita kena refresh lah. Baik, keberkahan ilmu ni dia bergantung yang pertama pada niat. Dia kena tengok kita punya niat menuntut ilmu. Apa niat ataupun matlamat utama kita menuntut ilmu. Ada orang tuntut ilmu, dia nakkan sesuatu yang boleh jadi pandai, boleh jadi orang kenal dia dan sebagainya. Jadi kita kena perbetulkan nawa itu kita datang sini semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang kita cari ini ada ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan daripada saya cuma menyampaikan apa yang saya faham dari guru-guru saya yang lalu. Niat ni dia juga merangkumi dalam niat bab adab. Sebab adab dengan ilmu, kedudukan adab lebih tinggi. Kalau ada ilmu tak beradab, ilmu itu tak akan pergi ke mana. Tapi orang yang beradab, dia tak ada ilmu, dia yang boleh pergi lebih jauh. Malahan dia yang dipandang Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya adab ni satu elemen yang penting yang perlu kita titik beratkan. Bila saya sebut bab adab, dia melibatkan dua-dua pihak. Sama ada adab seorang guru dengan murid dan juga murid dengan guru. Hari ini saya nak sentuh bab dua-dua. Boleh? Saya tak nak ambil banyak. Banyak pun tak faham, tak guna kan? Adab seorang guru memang banyak. Antaranya guru tak boleh bias atau favor seseorang pelajar. Dia kena open minded. Semua pelajar dia kena sayang. Semua pelajar dia kena pukul rata. Semua pelajar kalau saya cakap I love you all. Itu cara dia. Adab. Dia tak boleh lama dia jambu aku nak jadi lebih no way. Maknanya dia tak ada ikut etika dalam pengajian Islam ni. Dia tak ada etika. Adab seorang guru juga kena amanah dengan apa yang disampaikan. Dia tak boleh sembunyi-sembunyi ambil sekerat-sekerat kan, dia kena ambil all out. Adab seorang guru juga kena jaga masa, punctuality. Kalau kelas pukul 11.30 jangan datang pukul 12, pukul 1 dan sebagainya kan. Cuma masalah saya ni nak kena serap ni kamera ni makan masa sikit. Banyak kalau nak cakap ada adab seorang guru.
Okay, kita ambil, siapa ada buat Quran terjemahan terjemahan bahasa Melayu Quran? Ada? Tafsir. Itu terjemahan awak bawa ke tafsir? Tafsir banyak tau. Jangan samakan terjemahan dengan tafsir. Itu terjemahan. Kasih siapa-siapa punya tu, siapa punya? Awak pegang. Siapa ada lagi satu orang, dua orang, dia nak dua orang, at least ada pegang terjemahan. Ada, boleh juga. Okey, dua orang ada terjemahan. Boleh. Siapa ada handphone, buka surah Al-As. Surah ni selalu kita baca. Ini semua juz amma aja, ringan-ringan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Apa terjemahan dia? Siapa ada tadi kat Malaya? Boleh bacakan terjemahan dia yang Melayu je. Kalau nak ngaji yang baca yang Arab pun okey ke? Boleh dengar tak? Boleh dengar? Kok les mai tak ada lah, semana pakai mana tak taruh. Okey, tak apa, boleh. Kuat-kuat sikit. Okey. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Maknanya semua manusia berada dalam kerugian, termasuk awak dan saya. Lepas tu ayat ketiga. Okey, kecuali orang-orang yang beriman. Dia tak habis kat situ, dia sambung. Apa dia? Dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Okey, ada terjemahan dia taruh kebajikan, ada terjemahan dia taruh melakukan amal soleh. Maknanya semua orang dalam kerugian kecuali mereka yang beriman. Ada lagi, bukan iman saja, wah dah garanti dah masuk surga. Kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Kalau beriman tak beramal soleh pun tak boleh. Maknanya Allah dah kasih clear cut kat situ, beriman dan beramal soleh. Disambung dengan watawasau bil haqq. Apa makna dia? Kamalia. Watawasau bil haqq, dengan kebenaran, hak, benda yang hak. Maknanya saya terpaksa sampaikan bab ilmu punya apa, terpekan ilmu bab adab, sebab saya kena sampaikan yang kebenaran kat sini. Lepas tu disambung dengan watawasau bis sabr. Makna dia? Nampak tak? Nak kena nasihat menasihati, maknanya menyampaikan dengan yang benar dan juga dengan sabar. Sebab tu jadi guru ni nak ada kesabaran antara adab seorang guru. Adab seorang murid pun nak kena perlu ada kesabaran juga. Kan? Sebab tu belajar nak kena sabar. Kadang-kadang saya faham, siapa yang baru pertama kali masuk kelas saya memang tak faham. Ada sampai blank, tak tahu apa dia belajar. Tak apa, saya dah terangkan tentang kelebihan ilmu 2 minggu lepas. Majlis ilmu ni merupakan majlis apa? Majlis taklim yang dilindungi oleh para malaikat. Majlis ilmu ni juga dikenali sebagai taman-taman syurga yang ada kat dunia ni. Siapa yang berada di dalam majlis ilmu dah termasuk di dalam kawasan taman syurga. Hatta yang tak faham, yang blank pun, Allah akan perkenankan doa dia. Memang macam itu. Belajar mula-mula blank. Nanti kalau ada lagi second modul kan, saya buka sama modul, saya akan rewind balik benda yang sama. Nanti baru dia dah jadi nampak apa tahu, blur-blur sikit. Dah blank okey, lepas tu dah ada blur-blur, dah faham sikit. Dah masuk yang third modul, insya-Allah dah boleh faham apa yang saya nak sampaikan. Kita tanya pengalaman orang-orang lama, betul tak? Orang jawab betul, agak betul. Mula-mula macam alamak, tak faham pening mula-mula bawa Panadol tu kan. Dia macam tu. Belajar memang macam tu. Jangan ingat datang sekali tu nak pandai semua. Tak, saya belajar ni bertahun-tahun saya belajar. Bukan bulan, tahun. Sebab tu nak kena ada kesabaran. Boleh? Okey. Lagi satu ayat pula, surah Al-Balad. Tadi siapa ada? Kak Ros ada Kak Ros ada terjemahan Okey, baca surah Al-Balad
Ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Yang tadi wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang ini wa tawasaw bis sabr sama wa tawasaw bil marhamah. Terjemahan makna dia apa? Karun. Kemudian termasuk dia dalam orang yang beriman. Siapa tu kemudian? Orang-orang yang tadi tu, yang beriman, beramal soleh, menyampaikan kebenaran dan kesabaran. Lepas tu sambung. Wa tawasaw bis sabr, saling berpesan untuk bersabar. Apa makna wa tawasaw bil marhamah? Saling berpesan untuk berkasih sayang. Maknanya ayat ini, kalau saya nak ambil dia sebagai asyab di antara surah Al-Asr tadi sama surah Al-Balad. Al-Asr ni cakap apa? Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Maknanya sampaikan kebenaran dan kesabaran. Dan ayat ini pula menyambung dia pula. Sambung dia, kesabaran tu pula nak disampaikan dengan penuh kasih sayang. Sebab tu saya selalu cakap apa? I love you. Boleh? Boleh tak? Okey, semua pegang pipi masing-masing, tak melekat tak? Saya petiopan tu. Mesti nak kena macam tu. Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Jadi sampaikan ilmu pun mesti nak dengan penuh kasih sayang. Yang nak belajar pun mesti nak belajar dengan penuh kasih sayang. Ini antara salah satu faktor adab. Banyaklah kalau saya nak bawa pasal adab, kelas ni jadi kelas kuliah adab pula nanti. Okey. Itu peranan guru. Peranan murid pula. Adab-adab menuntut ilmu. Kalau nakkan ilmu tu jadi keberkahan dia, pertama, apa dia punya adab dia okey. Adab-adab seorang murid ni pun banyak, seorang guru pun banyak. Cuma saya sengaja ambil tak banyak. Banyak kitab-kitab yang saya ambil ni daripada kitab Imam Al-Ghazali, Ilyah Ulumuddin. Saya cuma ambil sebahagian saja. Saya pun nak ambil banyak, memang saya tahu tak sempat. Saya cuma ambil dalam 10 je lah. Mudah-mudahan yang sikit 10 ni dapat memberikan kita manfaat, insya-Allah. Okey, yang pertama saya ambil, apabila ia menemui gurunya, maka hendaklah ia memberi salam kepada gurunya terlebih dahulu. Dan cara memberi salam di dalam kelas pengajian maknanya. Bila saya cakap guru dengan murid, murid dengan guru, bukan saja kelas saya. Kalau boleh dapatlah diterapkan kepada kelas semua asatizah yang mengajar. Kerana mereka juga adalah guru-guru kita juga. Bukan saya seorang tak. Banyak ada ustaz-ustaz, ustazah dengan mereka pun sama juga, termasuk dalam lingkungan ini juga. Maknanya bila menemui guru, kan, guru kalau masuk kelas, terjumpa kat mana-mana, bagi salam dengan guru tu. Jangan tunggu sampai guru tu approach kita. Ini adab penting dalam kehidupan kita ni, pasal dia memainkan peranan keberkahan ilmu daripada guru yang kita belajar. Pernah tengok cerita Jackie Chan tak? Macam mana dia nak dapat keberkahan ilmu kan? Dia serve dia punya master, betul tak? Buat kopi, buat apalah, ceramah pelantai. Itu memang itu adab Islam. Sebab guru ni, dia bukan sahaja setakat mengajar. Kalau guru yang baik, dia akan mendidik. Mengajar sama mendidik dua benda yang beza. Jadi mendidik diterapkan juga bab nilai-nilai adab. Sebab saya agak risau bila tengok generasi muda kita ni dah kekurangan adab. Kita kena terapkan balik adab. Sebab adab ni merupakan satu elemen yang penting. Baik. Lepas tu ditambah dengan cara memberi salam di kelas. Okey, ini ada sesuatu yang saya nak kena bagi tahu very clear. Kenapa saya selalu suruh pelajar duduk bahagian depan, supaya orang yang datang lambat duduk belakang? Kenapa saya suruh orang selalu pelajar duduk depan? Sebab lebih dekat dengan guru, lebih banyak lebih keberkahan ilmu. Nabi Rasulullah SAW kan pernah ambil wahyu, wahyu daripada malaikat Jibril. Ingat tak?
buat ilman Islam dan lisan, duduk bersila, lutut bertemu lutut, maknanya rapat. Takkan saya nak awak semua duduk kat sini dengan saya bersila, lutut baru banyak. Lutut tak boleh lah, tapi maknanya tu datanglah dekat-dekat, supaya orang belakang boleh masuk. Sebab cara beri salam bila saya dah mulakan kelas, bila saya dah sebut Al-Fatihah, kita dah baca, siapa yang datang after that dah tak payah nak sibuk-sibuk. Assalamualaikum tak? Salam saya kat depan, tak perlu. Saya pun tak mau benda sebenarnya. Cukup dengan sekadar masuk kat belakang, diri, angkat tangan, duduk. Tak interact, tak ada gangguan untuk orang lain. Itu adab. Kalau awak datang sini awak ingat awak adab, itu biadab. Guru tengah mengajar, bukan saya, semua kelas awak kena buat macam tu. Wak Imam dia ustazah pun tak payah bagi salam. Angkat tangan, duduk belakang. Jadi tak mengganggu dia nak cover kat depan. Nanti dia menggangguan, satu orang biar pasal boleh ganggu satu kelas. Ini adab. Angkat tangan tu pun dah kira salam. Rasulullah SAW ketika tawaf cium Hajar Aswad, betul? Tak selalu dia cium. Ada ketika dia istilam, isyarat. Itu pun dikira cium Hajar Aswad. Istilam aja pakai isyarat pun Rasulullah cakap itu pun dikira cium. Jadi kalau awak kat belakang awak macam istilam lah seolah-olah dengan saya macam ni, itu pun saya dah anggap awak dah salam saya. Boleh tak? Boleh Kedua, jangan perbanyakkan bercakap-cakap di depan guru. Makna jangan banyak cakap-cakap ni. Yang sini tengah mengajar, sana tengah baca, belakang popek. Satu dua orang pergi berbual, boleh ganggu satu kelas pergi nak belajar. Dia pergi interaction. So kita kena beradab. Kita nak berbual, tapi orang lain nak belajar. Kelas kalau 1 jam setengah, peruntukkan 1 jam setengah tu untuk fokus pengajian. Nak bertanya, ada cara dia tanya. Kalau semua dah berbual, kecoh kelas ni. Macam pasar jadi. Bila kelas dah bermula daripada Al-Fatihah tu, sampai selalunya saya pergi kelas, saya akan akhiri dengan baca tasbih kafarah dan juga surah Al-As biasanya. Itu dia pay timing. Kalau boleh dapat kontrol. This is adab. Yang ketiga, jangan bertanya kepada gurunya sebelum dia minta izin. Maknanya kalau saya nak ajar ke ustaz-ustaz lain nak ajar, boleh tanya, tapi jangan tu cut the cake in between. Kasih dia punya flow, penerangan dia dah down, angkat tangan. Ustaz, saya tak apa-apa faham. Jangan tengah-tengah, nanti dia boleh lari topik. Bila lari topik, mengganggu orang yang nak belajar yang tadi punya topik. Ketiga, yang keempat, jangan berbisik dengan orang bersebelahan ketika guru sedang memberikan pengajaran. Maknanya bercakap-cakap jugalah, termasuk kategori bercakap-cakap. Itu pun masalah juga sebenarnya tu. Yang kelima, jangan menyangkal dan menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap apa juga perkataan atau jawapan yang diberikan oleh gurunya. Bukan saya, semua guru pun sama. Seperti orang itu atau ustaz itu berkata tidak sama seperti apa yang gurunya katakan. Benda ni memang lazim. Ini saya dah pengalaman dah. Nanti bila ada orang tanya, saya dah kasih tahu, ustaz tu cakap lain. Ustaz tu pendapat. Pendapat boleh berbeza. Perbezaan pendapat tak berarti dia menjadi satu kesalahan dalam kehidupan kita. Perbezaan pendapat is normal. Sahabat pun berbeza pendapat. Padahal Rasulullah masih hidup. Apakan lagi kita, Rasulullah dah tak ada. Nak rujuk dengan siapa? Ulama-ulama. Ulama pun berbeza pendapat. Ini fitrah dalam ilmu. Asal ustaz tu dia tanya, kasih jawapan lain, ustaz tu cakap lain, ustaz cakap lain, dah start. Itu pun masalah, itu pun adab sebenarnya. Orang bertanya ni ada beberapa cara tau. Ada beberapa peringkat tahap manusia. Yang pertama, dia tanya memang dia tidak tahu. Okey, fine. Dia tak tahu, dia tanya. Apa orang kasih tahu, dia belajar. Yang kedua, dia tanya, dia dah tahu, dia nak test guru dia punya ilmu. Itu pun termasuk adab. Jangan test guru punya ilmu. Kadang-kadang guru low profile bukan berarti guru tak tahu.
Ketiga, dia dah tahu daripada ustaz sana, ustazah sana, ustaz sana, ustazah sana punya jawapan. Dia sengaja tanya untuk nak buat perbandingan. Yang mana sesuai dengan dia, dia ambil. Lepas tu tak sesuai, dia kata, itu salah lah, ustaz tu lagi bagus, ustazah tu lagi bagus. Ini beradab. Jadi manusia ni bertanya selalu macam-macam pattern ada. Ada tanya kerana tak tahu, ada tanya nak test ustaz tu, ada tanya nak membanding-bandingkan jawapan. Kalau jawapan dia berbeza pun apa salahnya? Ini bab khilaf. Ada perbezaan pendapat dan sebagainya. Bahkan mazhab pun ada perbezaan pendapat, ada khilaf. Bahkan pembacaan Al-Quran pun ada berbagai qiraat dan sebagainya. Perasan? Okey. Yang keenam, janganlah berhayal atau sibuk menulis ketika guru sedang menyampaikan sesuatu ilmu, tetapi hendaklah memberikan tumpuan dengan memandang ke arah gurunya. Tulis bukan tak boleh, kena shorthand writing. Balik, salin balik kat buku. Kalau nak tulis in detail, guru punya explanation kita tertinggal. Kita hayal, leka tulis. Sebab tu saya selalu kat kelas duduk, saya tak tulis. Saya kalau tulis pun dia point form aja, shorthand writing. Balik baru saya bikin satu buku, ataupun saya buat highlighter pen, saya semua highlight aja dia point. Baru kita tak tertinggal daripada fokus penyampaian ilmu dari guru. Penyampaian guru ilmu penting, kadang lebih penting daripada kita sibuk menulis. Kadang-kadang kita pun tak tahu apa kita tulis, tapi bila kita dengar, dia boleh capture. Sebab itu saya sengaja keluarkan video macam gini supaya dengar boleh capture. Kalau lupa boleh recall balik, dengar balik kat video ni. Boleh recall balik, oh iyalah ustaz dah cakap benda-benda gini apa. Tulis kat rumah. Dah dengar dah tahu, kat rumah boleh recall, tulis. Berapa panjang nak buat cerpen ke, buat buku sejarah panjang ke, buat, tulis apa yang saya ajar. Itu kaedah dia. Ketujuh, jangan ia bertanya soalan kepada gurunya dengan soalan yang tidak ada kaitan dengan pengajian yang diajar. Maknanya kalau nak bertanya, fokus pada soalan-soalan ilmu tajwid. Tapi kalau nak tanya yang luar daripada kawasan ilmu tajwid, kalau diberi izin oleh guru, boleh. Kadang-kadang saya kasih juga green light. Okey dah, ada apa-apa soalan? Tak ada. Maknanya tu bab apa, bab yang kita belajar hari ni, bab tajwid. Tapi kadang-kadang saya open pula. Okey, tanyalah apa-apa nak tanya. Maknanya dah boleh. Nak tanya bab hadis ke, nak tanya bab fiqh ke, nak tanya bab tasawuf ke, bab apa-apa, boleh. Apa, ada guru dia tak nak. Ada guru, ada apa-apa soalan yang dia masukkan adalah yang hari ni pengajian dia. Kalau dia macam itu, kita jangan masukkan bab lain. Kecuali dia open to the floor, okey, boleh. Ke-8, beradab dengan kitab yang diajarkan guru. Adab dengan kitab ni, saya kecil-kecil pun pening kepala. Saya lepas ngaji, saya diajar taruh kepala untuk gini. Taruh kan ada. Taruh balik cium tu kan ada. Kepala cium 3 kali. Lepas tu balik kena peluk kitab tu. Rupanya itu antara adab kita dengan kitab yang kita belajar. Adab kita dengan Al-Quran tu. Bawa kitab, tak kira Quran ke buku yang tajwid ni ke, ni termasuk bab kitab juga. Saya tak boleh bawa beg jalan macam itu lenggang. Dia tak boleh paras bawah pinggang, kena marah saya. Saya kecil-kecil pergi ngaji, balik ngaji, kena peluk Quran tu macam ni, kena letak kat dada, biar Quran tu sentiasa melekat di dada. Ni orang tua-tua dulu biasa nampak. Dia membawa keberkahan ilmu. Kalau nak kongsi pengalaman saya macam tu. Tapi sekejap aja. Dah jauh pada rumah ustaz tu, Quran ke mana, saya pakai kain dah selempang, sama yang kejar-kejar. Biasalah, budak-budak tak. Tapi janganlah awak buat, awak dah tua. Awak bukan budak lagi. Boleh faham? Kena beradab dengan kitab tu. Balik rumah, try jangan campak kitab-kitab yang kita belajar Quran ke apa-apa kat lantai sembarang. Jangan sekali-sekali. Sebab itu orang Melayu dulu beralaskan Quran dengan rehal. Tak ada rehal, pakai bantal pun boleh asal dia beralas. Itu termasuk beradab. Kalau kita mencapak-capak kat lantai, kat mana adab kita dengan Quran? Macam mana Quran tu nak berikan kita
dia syafaat. Macam mana nak dapat keberkahan ilmu yang kita belajar? Kita tak beradab dengan dia. Simpan kat rumah okey, tapi biar tempat yang tinggi. Maknanya kat almari, kat laci yang tinggi lah, jangan ambil kat lantai. Kalau dulu kita belajar kat lantai, pakai rehal, beralas rehal. Dia tak kasih taruh kat lantai. Saya tak bawa rehal lah ustaz. Tak apa, dia pergi bilik dia ambil bantal lah. Alamak, nak sampai tidur apa? Rupanya alas Quran. Itu kaedah orang dulu punya adab. Kita masih boleh lagi kekalkan benda-benda macam ni. Ke-9, ulang kaji di rumah. Ini buat homework ni. Ulang kaji di rumah apa yang telah diarahkan oleh guru kepadanya. Biasanya kan saya kasih arahan, okey, try baca ni dulu kat rumah. Itu kita buat homework. Kadang-kadang ada soalan-soalan yang ditanya kan. Supaya apa? Supaya saya soal tu supaya korang buka kitab untuk jawab. Jadi sekurang-kurangnya kita ada connection dengan kitab tu. Janganlah seminggu sekali baru datang, baru nak buka kitab tu, baru nak buka laci ambil kitab tu. Maknanya dalam masa seminggu terputus tau nanti. Jangan putuskan majlis ilmu daripada diri kita. Maksud saya bukan kelas saya saja, mana-mana lah. Wak Imah seminggu sekali pun belajar, tak apa. Jangan putuskan majlis ilmu dengan kehidupan kita. Takut terputusnya pula rahmat Allah pada kita bila kita putuskan majlis ilmu. Datang dengar tak faham, tak apa. Majlis ilmu Taman Syurga, saya dah bilang dah kelebihan tentang ilmu ni minggu lepas, 2 minggu lepas. Belajar kat mana? Masjid Anur. Bukan Masjid Anur, masjid mana pun boleh. Semua majlis ilmu sama. Dia tak ada masjid ni lebih, masjid tu ustaz ni lebih, ustaz tak. Semua sama. Okey, itu yang buat homework. Dan buat persiapan untuk menyemak pembelajaran yang akan datang sebelum ke kelas pengajian. Maknanya, saya kalau kasih clue, besok kita nak belajar bab muta. Hari ini dah buka bab mutamas lain, mutajan lain, semak aja, tak faham tak apa, baca dulu. Sebab pembacaan kita ni membawa keberkahan ilmu untuk memahamkan kita besok. Kalau saya bilang, okey besok saya nak berbual, minggu depan lah contoh, saya nak berbual pasal mat jaiz munfasil dengan mat wajib mutasil. Balik nanti buka, semak, buat persiapan dulu. Dapat dia basic idea apa makna mat jaiz munfasil, apa makna mat wajib mutasil. Ini adalah kaedah yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebelum dia datang jumpa guru dia belajar, dia dah belajar dulu apa yang dia nak belajar. Dia dah baca dulu. Sebelum dia datang jumpa Imam Malik, nak berguru dengan Imam Malik yang mengajar kitab Al-Muwatta, dia dah hafal dulu kitab Muwatta, baru dia jumpa guru. Kalau kita dah hafal nak jumpa guru, dah hafal, tak payah. Tapi dia dah hafal baru dia jumpa guru. Maknanya dia dah buat dia berhubung kat rumah dulu, baru jumpa guru. Guru akan poliskan benda tu kan, berbetulkan dia syarah dan sebagainya, lebih jelas penjelasan yang dia dapat. Itu beradab. Okey, yang ke-10, jangan mengikuti gurunya dengan soalan setelah ia bangun, setelah selesai dari majlisnya. Ini pun beradab. Mana-mana kelas kita cuba praktikkan macam ni. Bila guru tanya, ada siapa-apa nak soal, ada soalan, senyap. Bila dah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guru nak bangun, dia ni datang, dia tu datang tanya. Alamak, guru dah panik. Macam mana ni kan? Kalau boleh try to avoid that. Diberi peluang untuk bertanya, tak nak tanya. Kontra nak balik, bagi sibuk nak tanya. Kalau tak ada apa-apa, tak apalah. Kalau tu ada hal lain, nak ajar kat kelas lain ke? Macam contoh saya habis waktu zuhur, sekali saya buat jadi imam. Korang dah sibuk tanya ni sekarang. Ini saya dah habiskan kelas. Kadang tak solat kan apa, siapa jadi imam, tak ada orang nanti kalau kabut. Contoh, kalau saya jadi imam, kalau saya tak jadi, taklah. Okey, 10 je yang saya ambil. Saya tak ambil lebih daripada tu, pasal saya tahu masa tak mencukupi. Kalau saya nak ambil lebih, nanti dia drag pula kelas ni jadi kelas kuliah untuk beradab. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ni semua, walaupun sedikit, semoga ia bermanfaat buat kita bersama-sama, ada di dunia maupun di akhirat insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita akan mula balik kelas kita kepada bab mutamatsilain, mutajannisain dan juga mutaqaribain. Dan sebelum saya akhiri atas kira ringkas ni, saya just nak say I love you. Okey?
Melekat tak? Melekat. Kalau melekat dapat berkat tu. Siapa tak melekat, tak dapat berkat. Dia sebenarnya banyak. Saya cuma ambil 10 aja, dan ada yang saya tak ambil sebab dia ada sensitive issue. Orang boleh salah faham. Ada sensitive issue beradab ni. Contoh saya nak cakap saya malu. Ada orang salah faham dengan saya. Ada orang kasih saya makan lah contoh, yang dia tu jealous lah nak body ustaz. Bukan. Itu pun bab adab. Beri ustaz makan. Saya sekali kita masak kat rumah, alah bungkus sikit. Ustaz tak minta, kasih aja. Itu bab adab. Dah bayar school fees, apa nak bagi ustaz duit? Itu bab adab. Baru dulu kalau ada salam kasih dia. Saya tak minta, tapi kalau saya tak cakap, saya tak amanah. Saya terpaksa cakap. Itu yang kasih kita. Jangan ada negative thinking buat dia nak berdik lah ustaz ni. Tak. This is adab. Dia kasih bukan banyak, sikit, $2-3, bukan tiap-tiap minggu, sebulan sekali, 3 bulan sekali pun. Itulah keberkahan yang $2 kita tak nampak. Tak perlu kasih saya 2-3 ribu, $2 pun okey. Kadang-kadang keberkahan dia pada $2 tu. Duit yang kita kasih guru-guru kita ni, makanan yang kita kasih guru-guru kita ni, dia makan. Duit ni mungkin dia buat belanja, buat makan dan sebagainya, ke pakaian je ke apa. Kalau jadi makanan, jadi darah daging. Kalau jadi darah daging, doa dia tu mengalir daripada darah daging dia tau. Dia kasih tu makbulnya guru punya doa pada anak murid. Boleh faham? Benda ni tak banyak ustaz nak cakap. Saya pun malu nak cakap. Orang takut salah faham, tapi saya terpaksa cakap atas dasar amanah ilmu. Selebihnya fikir sendiri. Pasal kita bukan budak-budak, kita dah dewasa dan sebagainya. Boleh? InsyaAllah kita akan mulakan balik, insyaAllah. Sekian, terima kasih. Okey, berbalik kita kepada bab ni lagi. Kita dah belajar bab 3 jenis idgham atau izhar yang dikenali sebagai mutamathilain, mutajanisain sama mutaqaribain. Boleh? Dan sebelah dia sama ada dia izhar ataupun dia idgham. Ini muka surat 50. Kalau yang belah belakang dia boleh jadi syarir, dia boleh jadi kabir, boleh jadi mutlak. Boleh ingat lagi ni? Apa makna syarir? Kecil. Kabir? Kalau mutlak? Mutlak mutlak orang Melayu pun cakap mutlak secara mutlaknya. Macam tu. Baik. Izhar. Apa makna izhar? Nyatakan atau jelas? Ini izhar. Idgham, masukkan. Sama ada dia idgham al-guna ke, idgham lain syarir ke, masukkan. Jadi yang ini dia akan melibatkan idgham mutamasinain, idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain. Boleh? Okey, hari ini saya cuma nak go through aja sebab ni semua saya dah tunjukkan 2 minggu lepas. Dia yang bab 3 muta ni melibatkan makhraj huruf dengan sifat huruf. Bila makhraj dengan sifat bergabung, dia akan mengeluarkan hukum mutamasilain, mutajanisain dan juga mutaqaribain. Ini dia bab sifat huruf yang kita belajar. Lalu bab sifat, ini bab makhraj huruf, yang ini bab sifat huruf. Melibatkan ini 2, sifat dengan makhraj tadi. Baru dia mengeluarkan yang 3 hukum utama, mutaja, mutaqo. Okay. Bila dah jadi ni, sebelah kiri dia akan mengeluarkan hukum sama ada dia idgham mutamasinain atau mutaja ataupun mutaqarribin ataupun dia izhar mutama, mutaja, mutaqo. Boleh betul tak? Nanti kat belakang dia sama ada dia izhar, mutajanisain, syarir, kabir atau mutlak. Lepas tu yang last punya sama ada dia kamil atau nakis.
Kamil makna sempurna, nakis tak sempurna. Hari ni kita jumpa kamil dengan nakis ni sebab mutaja ni saya ada yang nakis. Ini yang menjadikan dia syarir, kabir, mutlak. Macam mana dia jadi? Bila huruf sukun atau tanda mati bertemu dengan huruf yang hidup. Bila saya kata hidup, hidup berbaris. Baris fathah, kasrah, dhamma, dia akan jadi syarir. Bila berbaris, jumpa berbaris, dia jadi kabir. Syarir kecil, kabir besar, mutlak. Secara mutlaknya dia akan jadi bila hidup jumpa mati. Yang berbaris jumpa yang mati, baru dia jadi yang si sarir, kabir, mutlak ni semua tadi. Baik, kalau dia jumpa tanwin boleh tak? Apa jalan rawan besar pula ni? Shortcut je sudah. Boleh, kalau jumpa tanwin boleh jadi tak? Syariah kabir mutlak. Contoh ini hidup jumpa hidup. Tapi yang hidup dia bukan fathah jumpa fathah. Kasrah fathatain jumpa fathah contoh. Ataupun jumpa domatain. Jumpa domatain lah. Macam tu boleh. Ataupun mati jumpa kasratain. Dia tak jumpa kasrah, jumpa kasrah. Hidup juga ni, double ni pula. Boleh tak? Kenapa? Kenapa tak boleh? Ada tanda mati dalam tanwin, sebab tu tak boleh. Nampak? Kalau kita bilang boleh, nanti dia mati jumpa mati pula. Nampak tak dalam tanwin dia mati? Lalu kita bilang kalau nak tahu kena eja. Tak kira lah an on ke ban bin bon ke apa saja, ambil lah an in un. Asal an ni alif nun mati atas an. Sebab itu dalam tanwin ni ada nun mati. Asal in, asal dia alif nun mati bawah, ada nun mati dalam in. Alif nun mati depan, ada nun mati depan ni. Itu yang jadikan dia jadi sukun kat dalam tanwin. Kalau tasdik ada dua huruf. Ini benda-benda yang ansin. Lalu saya dah terangkan bab ansin ni. Nanti bab bila jumpa ansin yang very clear picture, tak apa ni saya tahu ada yang masih blank, ada masih blur. Dia akan jadi clear picture bila kita masuk bab mad lazim harfi.